A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur lagi kita kehadrat Ilahi dapat diberi peluang untuk hidup di atas muka bumi Allah ini dan untuk dapat lagi beribadat kepada Allah Taala. Okay, hari ini sebelum saya terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Taufik bin Wan Muhammad Ramli, memegang kad matrik yang bernombor 200987609. Hari ini saya akan membincangkan tentang COVID-19, menunjukkan kebesaran Allah dan peringatan kepada umat manusia. Okay, seperti mana kita tahu, negara kita dan seluruh dunia kini telah dilanda wabak coronavirus atau COVID-19. Malah COVID-19 ini juga telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai pandemik selepas wabak ini tersebar meluas, merentasi sempadan malah hingga ke seluruh dunia. Penularan wabak ini merentasi penganut agama, bangsa dan sepadan negara dalam konteks Malaysia. Dalam konteks Malaysia, angka mereka yang telah dijangkiti COVID-19 ini semakin membimbangkan, termasuk kadar kematian juga semakin bertambah. Kita meyakini kehidupan di dunia bersifat sementara. Di akhirat yang kelak akan abadi. Dunia ada penghujungnya, apalagi sampai masa yang telah ditetapkan Ilahi. Kematian pula sangat hampir dengan semua manusia. Okey, seterusnya, seperti mana kita tahu, manusia akan mati dengan pelbagai sebab dan musabab. Kita perlu sepatutnya kita perlu redha dengan ketetapan Ilahi. Sebagai Muslim, kita perlu memastikan hidup dan mati sentiasa dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut daripada firman Allah daripada surah Al-Mulk ayat 2 yang bermaksud, Dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Ia Maha Kuasa membalas amal kamu, lagi Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat. Okey, dalam konteks COVID-19 ini, kita semua diuji dengan virus yang tidak mampu dilihat dengan panca indera tetapi amat berbahaya dan boleh meragut nyawa. Walaupun COVID-19 tidak terapung di udara, segala kemudahan fizikal dan sekeliling kita berisiko tinggi untuk dialami oleh coronavirus ini. Sekiranya kita bersentuhan dengan pesakit COVID-19. Senario ini juga telah menuntut kita untuk bergantung hanya kepada Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Doa dan usaha yang berterusan dan konsisten daripada kita amat penting untuk dikatakan konsep tawakal kepada Allah. COVID-19 adalah ujian Allah kepada hamba-Nya, maka kita perlulah muhasabah diri dengan bersungguh-sungguh. Sekiranya sebelum ni kita sering tergoda dengan tipu daya dengan keindahan serta tipu daya dunia yang penuh kepalsuan ini, masanya untuk kita memperbaiki diri kita ke arah kebaikan. Benar hidup mesti perlu diteruskan, tetapi lebih penting
kita haruslah teruskan kehidupan dalam mentaati perintah Allah. Seperti patuh perintah Allah dengan menjauhi segala kemungkaran seperti maksiat dan juga kemungkaran yang telah dilarang oleh Allah. Baiki diri kita dan tanamkan sifat mahmudah dan hindarilah sifat mazmumah. Serta kita haruslah tingkatkan kekuatan dan serta kerohanian supaya Allah sentiasa membantu kita dalam semua keadaan. Oleh itu kita perlulah bertabah menghadapi COVID-19 dan sentiasa patuh arahan nasihat kerajaan Malaysia, Kesihatan Malaysia MKN serta Polis Diraja Malaysia PDRM dan serta agensi-agensi lain yang terlibat. Sikap kita yang sentiasa merujuk ahli dalam bidangnya adalah tanda kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa usaha, konsep tawakal ini tidaklah ada apa-apa, sebab kita dituntut untuk sebelum kita pasrah, kita tawakal kepada Allah, kita haruslah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara. Okey, seterusnya berdasarkan cerita berdasarkan kes COVID-19 ni, saya telah mengingatkan saya dengan sebuah kisah tentang Raja Namrud dan Raja Namrud yang sombong dengan ratusan nyamuk yang diperintahkan Allah. Seperti mana kita tahu, Raja Namrud ini adalah sifat sombong menjadi salah satu sifat yang dibenci oleh Allah. Bahkan kerana sifat itu, seorang raja yang hidup di masa Nabi Ibrahim, yang ini Raja Namrud, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita tahu lagi, Raja Namrud ini mempunyai kelebihan seperti memiliki harta karun serta cadangan makanan yang berlimpah ruah, bala tenteranya ramai, serta dia tak pernah terkena sebarang penyakit. Sebarang penyakit lah. Okey, dengan semua nikmat dan kekayaan tersebut, dia menjadi bongkak dan sombong, dan juga dia telah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Serta yang paling lebih teruk sekali, dia apabila rakyatnya minta makanan, dia akan menyuruh kepada rakyatnya supaya untuk menganggapnya sebagai Tuhan, kerana dia mempunyai kuasa yang kuatlah. Okey, berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan cerita Raja Namrud ini, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbah an atahu Allah al-mulku idh qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhatil ladzi kafarullah la yahdil qaumal zalimin. Okey, artinya tidaklah kamu memerhatikan orang yang memperdebatkan Ibrahim mengenai Tuhannya, kerana Allah telah memberikan kerajaan serta kekuasaan kepadanya. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah
orang yang kafir itu, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Okey, mendengar daripada Nabi Ibrahim menjawab itu, Raja Namrud hanya terdiam diri dan mengusir Nabi Ibrahim, dan dia pulang dengan membawa tangan kosong. Namun Allah telah memberikan rezeki tak terduga kepada Nabi Ibrahim. Ia mengubah sebuah kentong pasir menjadi makanan lazat dengan berbagai macam pilihan. Setelah hari itu, Raja Namrud pun gelisah. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus malaikat dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Hanya saja lagi dia bersikap sombongnya membuat ia lupa diri. Serta Raja Namrud ini menyangkal semua kekuasaan Allah dengan berkata, memang ada Tuhan selain diriku. Malaikat utusan Allah pun datang hingga 2 kali, tetapi Raja Namrud tetap tidak mahu beriman. Pada kali ketiga, malaikat datang dan ditolak oleh Raja Namrud. Malaikat pun berkata, kumpullah seluruh bala tenteramu hingga 3 hari. Ia pun mengumpulkan seluruh tenteranya. Lalu Allah telah mengazabnya dengan hanya mengirim jutaan nyamuk menuju bala tentera Raja Namrud. Saking banyaknya, sinar matahari pun tertutup oleh gerombolan nyamuk. Nyamuk tersebut terus menghisap seluruh darah bala tentera Raja Namrud. Melihat itu, Raja Namrud pun berlari dan bersembunyi ke ruangan khusus. Tetapi satu nyamuk telah mengekorinya, dan nyamuk itu telah masuk ke kepalanya melalui lubang hidungnya. Serta apa yang boleh dikatakan lagi, nyamuk itu menyiksa Raja Namrud selama 400 tahun, atau selama ia berkuasa dengan sifat sombongnya. Raja Namrud pun meninggal dunia dengan keadaan zalim. Okey, di situ kita boleh katakan buktikan kekuasaan Allah ni tidak hanya memerlukan bala tentera besar, tapi hanya mengutuskan jutaan nyamuk sahaja untuk mengalahkan ratusan ribu bala tentera. Itulah contoh kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seperti mana lagi kita tahu, khusus bagi umat Islam yang beriman, tentu memiliki cara tersendiri yang sudah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta Rasulnya terhadap cara melakukan sesuatu, apa yang boleh katakan, responsibility lah, yang mana kita memperhatikan terhadap situasi yang berkembang sedang dihadapi. Ada beberapa mesti kita tinjau dengan kejadian virus coronavirus ini. Pertama, apa yang boleh dilihat, aspek tauhid, keimanan, yakinkan dan pastikan bahawa tidak ada apa pun yang hadir di bumi yang menakutkan, kecuali semua itu telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, COVID-19 ni telah mengundang ketakutan bagi manusia, serta virus membahayakan hidup manusia ini telah membuat kecemasan dan ketakutan sehingga orang meminta untuk mengolong ambal masjid, kepergian ke mana-mana juga harus memakai penutup muka, masker. Okey, sebenarnya kehadiran virus corona ini bukan untuk mendekatkan diri kita kepada seperti ubat dengan doktor, dengan selain itu dengan masker. Tapi tujuan utama Allah datangkan penyakit ini adalah bertujuan untuk supaya kita ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
serta tidak pernah menjadi apa pun kecuali dengan apa yang penting sesuatu perkara ni hanyalah datang daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat yang lain disebutkan Allah memiliki tentera baik di langit maupun di bumi, seperti musibah gempa bumi dan tsunami. Allah datangkan tentera dari pasukan akhir mengusir pasukan Abrahah dengan tayran ababil, dan demikian seterusnya dalam pelbagai peristiwa. Jelaslah bukti daripada firman di atas, firman yang saya berikan tadi, buktikan kebesaran Allah ini sangat meluas, tidak hanya meliputi daripada penyakit apa itu serta gempa bumi. Terdapat banyak menunjukkan kebesaran Allah. Hal ini dapat lagi kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum saya mengakhiri perbincangan saya hari ini, marilah kita menadah kedua tapak tangan kita untuk baca doa untuk mengelakkan daripada kita terkena daripada penyakit COVID-19 ini. Okay, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurrul ma'asfihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junub wal jazam wa banu sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan daripada penyakit berbahaya yang lain. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja perbincangan saya hari ini. Semoga apa yang saya dapat ini dapat diamalkan dan dapat menjawab semua persoalan yang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.